pemuncak dalam pertemuan kita pada pagi ini, pelancaran Bapa Penyayang, ialah forum yang akan dikendalikan oleh Encik Megat Azlan, dan dengan itu juga saya mempersilakan Encik Megat Azlan, Muhammad Arsyad yang merupakan pengurusi Baka Seri Semi Abim Sungai Rabat Dalam untuk memulakan majlis pada pagi ini, iaitu majlis forum Bapa Penyayang Keluarga Sejahtera yang akan dibarisi oleh Ustaz Hasri bin Harun, pengurusi Pertubuhan Bapa Penyayang. Panelis kedua pula ialah Profesor Madya Professional Technologist Dr. Nur Izura Uzair yang merupakan pengurusi Pertubuhan Salwa Malaysia, dan adinda kita yang aktif, tidak pernah kenal penat dan lelah, seorang bapa muda, Saudara Ahmad Fahmi Syamsuddin, CEO Global Peace Mission Malaysia GPM. Falyatafaddalu mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu ucapkan jazakallah khairan katsira, makasih kepada Tuan Haji Zamri Zainal Abidin selaku pengurusi majlis. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, pengurusi Yayasan Aman dan juga Ahli Parlimen Pandan. Yang berhormat Tuan Haji Wan Zawawi Mughni, Esko Kerajaan Negeri Selangor bagi Jawatankuasa Tetap Haiwan Islam, Pengguna dan Industri Halal. Ustaz Hasri Harun sebagai pengurusi Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang, Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat selaku ucap utama bagi program kita pada pagi ini. Dan Profesor Madya Teknologi Profesional dan Nur Izura Uzair, pengurusi Salwa, dan Saudara Ahmad Fahmi Syamsuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission, Jawatankuasa Persatuan Pemberdayaan Bapa Penyayang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi kali ini, sesi forum Bapa Penyayang, dan kita menghadirkan 3 panelis. Alhamdulillah, daripada pukul 9 tadi sehingga sekarang tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama kita. Dan kesempatan pada pagi ini kita lihat, daripada kita dapat lihat, kita dapat mula lebih awal, Alhamdulillah, dan sekarang baru pukul 11.05. Dan kesempatan yang ini kita menghargai, bersyukur yang amat sangat kerana kita dapat bersama-sama pada kali ini untuk membicarakan soal bapa. Ya. Sekarang senang nak jadi bapa. Saya bila dilantik sebagai pengurusi bapa, pengurusi Baka, Badan Bapa dan Guru Sekolah Rendah Islam Abim dan Sekolah Menengah Islam Abim Sungai Ramal baru ini, kami punya lebih daripada 700 buah keluarga di mana ada lebih 700 bapa, ya. Jadi cabaran seperti yang disebutkan oleh Tuan Haji Ahmad Azam untuk melahirkan seperti model Al-Fatih untuk menjayakan misi tahriri. Tanpa mengekangkan masa, kita ada 3 panel yang akan yang kita membicarakan topik ini, dan format forum kita ada 2 round lah, ya, 2 kali, dan setiap panel diberi masa ke 10 minit untuk round pertama, dan kali soalan kedua dalam 10 minit. Jika ada masa, kita akan buka kepada soal jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada soalan boleh kemukakan dalam chat nanti yang akan dibacakan nanti, insya-Allah. Okey, yang pertama. Panel pertama kita adalah Ustaz Hasri Harun. Ya, khabar Ustaz? Ustaz Hasri Harun? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, ready. Okey. Ustaz Hasri Harun ni, sebelum kita ni, saya perkenalkanlah dia sikit. Okey. Ustaz Hasri Harun ni orang Perak. Ni ada Tuan Haji Nasir ni, pengurusi Wadah Perak, ada sama dengan kita ni. Okey. Beliau mendapat pendidikan sarjana muda fiqh dan usul fiqh dari
ya, Sarjana Pengajian Islam bidang syariah. Beliau adalah pensyarah di Jabatan Akaunan, Kewangan dan Muamalat Fakulti Perniagaan Perakaunan Universiti Selangor, ya, Universiti Selangor di Shah Alam Ustaz ya, bukan di Bestari Jaya ya, di Shah Alam ya. Dan kini beliau adalah juga ahli lembaga pengarah Smart Tahfiz Masjid Nisal. Ini bagus ni, boleh tanyalah tadi nanti ya tentang program Smart Tahfiz Masjid Nisal. Dan beliau juga adalah Setiausaha Penasihat Syariah Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. Banyak jawatan Ustaz ni. Dan juga jawatan dalaman Majlis Agama Islam Selangor. Bagus ni, audit ni, auditor dan juga bagi sesi 2018-2020 dah lepas dah. Dan ahli panel jawatan kuasa kutubah JAIS ya, sejak Jun 2019 hingga kini. Jadi beliau kini adalah pensyarah dan juga aktif dan juga naib presiden wadah ya, naib presiden wadah. Dan kini mengetuai sebagai pengurusi pertubuhan dan pemberdayaan bapa penyayang. Okey. Nanti yang panel kedua ketiga saya kenalkan. Ini soalan pertama Ustaz. Kita dah dengar tadi apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Wan Azizah ya tentang peranan bapa, dan juga tadi yang sebentar tadi baru selesai adalah Tuan Haji Ahmad Azam dan ucap utamanya mengukakan model Al-Fatih. Cuba Ustaz jelaskan apakah dari sudut pandang Islam peranan bapa dalam pembentukan keluarga bahagia, dan kita dengan ini kita merujuk Rasulullah sebagai model bapa penyayang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Cikgu Megat Azlan, Pak rakan panel saya, Prof. Mada, Dr. Nur Izura Uzair, Pengurusi Salwa Malaysia, Pertubuhan Salwa Malaysia, adinda saya, Saudara Fahmi, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission. Baru sebentar tadi kita mendengar ucap pertama daripada Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, dan Alhamdulillah pagi tadi dengan YB Zawawi dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Wan Azizah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ambil peluang kesempatan pada forum ini. Mungkin kita ada 3 panel ni, jadi saya nak bagi ruang lebih lah kepada panel-panel jemputan kita. Namun demikian, apa yang ingin saya kongsikan dengan tuan perempuan ini sebagai salah seorang daripada bapa lah, ya. Tidaklah pengalaman yang panjang kalau bercakap tentang bapa ini, sejak maknanya kalau dari segi pengalaman tu barulah 20 tahun, ya. Mungkin berbeza lebih sikit daripada Dr. Izura, dan juga kurang daripada Dr. Izura, dan juga mungkin kurang juga daripada Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah mungkin sebahagian daripada input dan juga maklumat yang disampaikan tadi telah banyak disebut oleh Tuan Haji Ahmad Azam dalam ucap pertama, dan juga disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Apa yang ingin saya kongsi dalam kesempatan 5-10 minit ini adalah, kalau kita melihat dari segi peranan yang harus kita mainkan sebagai seorang bapa, dalam konteks ini kita berbicara tentang bagaimana peranan yang harus dimainkan bapa dalam konteks Islam. Apakah tanggungjawab kita sebagai seorang bapa dalam melahirkan keluarga kita yang sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan kepada pengalaman dan ilmu yang saya pelajari, dalam kita nak melihat apakah peranan yang paling penting, sebelum kita bicara tentang apa yang patut kita buat, kita harus mengeluti siapakah bapa sebenarnya. Ya, dari mana datangnya bapa itu? Itu persoalan yang harus kita teliti dahulu. Ya. Kita semua hari ini, majoriti kita seorang bapa, sama ada ikut berbeza tahun dan sebagainya, tapi kita seorang bapa. Yang lebih penting adalah kita kena tahu dari mana mulanya datangnya bapa itu. Sudah tentulah title sebagai seorang bapa itu diperolehi setelah kita mendirikan rumah tangga. Tidak adalah orang yang dapat jadi bapa sebelum berumah tangga, kan? Jadi dalam hati yang lain, sudah tentulah bila mana kita nak berdirikan rumah tangga,
sudah tentulah kita mesti ada perancangan-perancangan kita yang kita dah idamkan, yang telah kita rancang, yang kita ingini sebagai seorang individu sebelum kita berumah tangga. Ya. Jadi sebab itulah saya belum nak menyentuh tentang perspektif Islam. Saya nak melihat dari segi tujuan dan peranan yang harus kita mainkan. Dalam konteks pembudayaan keluarga cemerlang, budaya ini, maknanya bapa itu adalah merupakan satu sosok tubuh yang paling penting dalam nak membawa keluarga kita. Sebab itulah kalau kita lihat contoh-contoh para alim ulama, para tokoh-tokoh sarjana, even tokoh-tokoh bapa-bapa misali yang ada dalam negara kita maupun di luar negara, cuba kita lihat sejarah dan juga bagaimana bermulanya kehidupan mereka sebelum, ketika dan juga semasa mereka ditabalkan sebagai seorang tokoh. Sudah tentulah mereka melalui proses-proses yang cantik, yang baik, yang mana mempunyai nilai, mempunyai kualiti, mempunyai cita-cita, mempunyai keazaman dan juga mempunyai sesuatu perkara-perkara yang positif dalam nak membimbing keluarga yang bahagia ini. Sebab itu kalau kita bicara tentang perkara ini, saya fikir saya sebagai seorang individu, juga sebagai seorang bapa, memberi satu kesedaran, nak mengajak para bapa-bapa yang ada di luar sana, supaya kita ini bukan nak mengajar kita ni menjadi bapa, kerana itu boleh kita pelajari di mana-mana, tetapi macam disebut oleh panel tadi bahawa bagaimana kita mempunyai ilmu dalam kebapaan. Ya? Ilmu kebapaan ini maknanya benda-benda yang kita mesti tambah nilai diri kita untuk kita menjadi lebih baik. Ya? Sebab hari ini kalau kita kata macam mana didik anak, saya fikir semua kita tahu didik anak. Tetapi pendekatan pendidikan anak-anak berbeza-beza mengikut pengalaman, mengikut ilmu, maklumat yang kita perolehi. Bahkan saya yakin dan percaya bahawa pendidikan anak-anak kita sudah tentulah sebahagian kecil atau sebahagiannya kita melihat daripada proses bagaimana ibu dan bapa kita mendidik kita. Maka kita ambil dan kita laksanakan kepada anak-anak kita. Jadi ini salah satu daripada kaedah yang biasa saya dengar, ya, saya lihat di kalangan rakan-rakan, para senior dan juga adik-adik kita dalam mendidik anak-anak mereka. Saya tidak mengatakan itu salah, ya, tapi itu satu kaedah dan proses yang berlaku. Namun dalam konteks ini, apa yang perlu kita fahami kalau kita merujuk kepada sirah Nabi SAW, of course, pertubuhan ini kita lebih menekankan pada elemen-elemen nilai-nilai, kerohanian, maka sumber rujukan kita mau tidak mahu sebagai satu rujukan utama ialah Rasulullah SAW sebagai model kepada kebapaan dalam dunia ini. Saya tak mau bercerita tentang benda-benda teknikal yang mikro, yang mungkin itu akan disentuh oleh pakar-pakar kita. InsyaAllah saya dah mendapat beberapa respon positif di kalangan para kaunselor-kaunselor muda yang memang pahir daripada saya dari segi bagaimana nak mendidik ibarat ibu bapa. Saya juga nak menyentuh tentang aspek-aspek makro ini. Bagaimana? Ya? Antara perkara-perkara yang boleh kita lihat contoh-contoh daripada baginda Nabi SAW adalah bagaimana Rasulullah ini seorang manusia, sosok tubuh yang mempunyai suatu kualiti yang cukup dinamik. Cukup dinamik. Ya, tentang buka kitab sirah Nabi SAW. Seorang Nabi, ya, bila mana baginda seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang perang, masuk perang, seorang perancang strategi, tetapi baginda juga adalah seorang bapa yang penyayang, seorang bapa yang memang cukup cantik dan indah dalam mendidik anak-anak mereka di rumah, dalam rumah tangga. Ini yang kita kena lihat. Maknanya, kalau kita tengok dari segi model Rasulullah SAW itu, dia tidak hanya sekadar menjadi seorang bapa yang tegas, yang tak berbeza di antara di waktu bekerja dan di luar bekerja. Jadi ini benda-benda yang kita kena lihat. Ya? Saya berkata demikian bukan saya nak mengatakan yang itu tidak betul, tetapi kita nak mencontohi Rasulullah SAW sebagai teladan kepada anak-anak kita. Kalau kita berada di pejabat sebagai contoh, kita memang seorang bos, seorang ketua, sudah tentulah kita mempunyai ciri-ciri orang yang tegas, orang yang mesti berhadapan dengan cabaran. Tetapi bila kita pulang ke rumah, kita bersama dengan anak-anak, maka anak-anak itu tidak boleh dididik dan diatur bagaimana kita di pejabat. Jadi ini perkara-perkara yang mungkin akan menyebabkan ketidakseimbangan dari segi proses pendidikan, sama ada kita di rumah ataupun kita di pejabat. Jadi model yang kita lihat ialah model Rasulullah SAW, seorang manusia, seorang Nabi of course,
adalah insan yang menjadi contoh teladan kepada Rasulullah SAW. Kita tengok banyak hadis Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah, seorang pemimpin perang, seorang ketua, tapi dia rumahnya bermain-main dengan anak-anak, bergurau senda dengan anak-anak, memberikan kadang-kadang dia melebihkan keluarga daripada diri dia sendiri. Banyak hadis kita boleh rujuk. Kita boleh bicara selepas ini lah. Ini panjang, ini bukan ceramah tentu saja. Jadi kita ambil poin-poin supaya kita dapat lihat. Teladan itu penting. Ya, itu pertama yang saya nak sentuh. Peranan bapa dalam konteks kesejahteraan keluarga yang penyayang ini ialah teladan itu. Berapa ramai di kalangan anak-anak kita menjadikan bapa sebagai model dalam kehidupan dia. Itu kita kena lihat. Ya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dalam pengalaman saya ketika di universiti sampai ke masuk, kita berjumpa dengan pelajar-pelajar kita di universiti sebagai guru, kadang-kadang kita lihat ramai di kalangan anak-anak kita tidak menjadikan bapa dia sebagai model dalam kehidupannya. Terutama anak lelaki. Ya. Anak lelaki ni dia punya dia punya egonya dengan bapa itu bukan bergaduh tuan-tuan, tidak, tapi dia punya ego tu, dia bapa dia tu dia lihat sebagai sesuatu yang bapa aku hebat, jadi aku tak boleh macam bapa aku tak sama. Jadi kadang-kadang bila mana bapa itu tidak menjadi model ataupun tempat rujukan utama, kadang-kala sekiranya kita tidak melihat proses ini, dia boleh menjadi perkara-perkara yang negatif. Anak-anak akan mengambil model orang lain sebagai diri mereka. Jadi ini perkara. Jadi pada saya peranan bapa dalam Islam itu, Saudara Azlan, ialah melihat kepada segi model tersebut. Bapa sebagai tempat rujukan anak-anak, ya, rujukan anak-anak untuk mereka menjadi contoh dan teladan yang sangat baik. Kedua perkara yang mesti kita lihat daripada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana bapa itu harus menggunakan peluang dan masanya untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Ini yang saya sendiri amalkan. Ya, saya amalkan komunikasi dengan anak-anak. Sebab kalau dalam rumah tangga seorang bapa tak boleh nak berkomunikasi dengan anak-anak, ini suatu petanda kepada bukan keruntuhan rumah tangga, tapi dia rasa tak enak dan tak indah dalam rumah tangga. Dan na'udzubillahi min zalik. Kalau ini tidak berterusan selama-lamanya, maknanya dari segi keindahan rumah tangga itu akan jadi kurang demi kurang, maknanya makin kendur. Ya. Berapa banyak kita dalam rumah tangga ini, mungkin kalau kita anak kecil-kecil, kita anak dewasa tak utama sekali, kita tanya, kita bincang, kita dapatkan pandangan. Ini benda yang realiti. Ya. Masa yang diberikan itu penting kerana urusan-urusan rumah tangga ini adalah merupakan suatu tanggungjawab yang sangat penting untuk kita dapatkan panduan daripada seorang bapa. Sebab itulah kalau kita lihat dalam Al-Quran tuan-tuan, ini berdasarkan pada pengamatan saya, pemahaman saya, membaca artikel-artikel pakar-pakar dalam bidang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dalam Al-Quran bagaimana pendidikan anak-anak itu sebenarnya banyak dilebihkan kepada bapa daripada ibu. Ya, itu kita lihat. Ini kita boleh sentuhlah dalam surah Al-Luqman dan sebagainya. Proses transform jiwa anak, proses untuk nak membentuk minda, proses memberikan hubungan lebih rapat, proses kepercayaan, itu banyak diberikan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui analogi cerita daripada Luqmanul Hakim. Jadi ini benda yang kita lihat. Jadi kita tidak boleh kata bahawa ini contoh Luqman bukan contoh aku. Tidak. Itu contoh yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Sudah tentu itu real. Itu perkara yang jelas dan bukti. Maka mari sama-sama kita lihat. Saya berfikir sekarang ini tuan-tuan untuk melihat kepada beberapa perspektif dalam Luqmanul Hakim ni, tidak melihat kepada mikro perspektif, tapi yang disebut oleh Tuan Haji pada bersifat makro. Bagaimana peranan model bapa penyayang besi Malaysia ini harus ada, yang mesti dimasukkan dalam latihan-latihan yang boleh kita capai kepada masyarakat kita. Ya, mungkin kalau kita kata nak buat bersifat Malaysia ini, mungkin kita akan sesuaikanlah dari segi model-model itu berdasarkan kepada masyarakat, kelompok, generasi dan sebagainya, mungkin Muslim, non-Muslim. Tapi nilai-nilai yang diterapkan dalam Al-Quran berdasarkan kepada pendidikan anak-anak, berteraskan kepada contoh Luqmanul Hakim itu sesuatu yang sangat banyak. Saya teliti dah ramai ada orang tulis tentang hakikat ini, tetapi di mana realiti dan pengamalannya yang boleh kita masukkan sebagai program dan aktiviti pembinaan keluarga sakinah. Jadi ini dua perkara tuan-tuan yang ingin saya sentuh pada pagi ini untuk kita kongsi sebagai permulaan lah kepada perbincangan kita tentang apakah peranan seorang bapa. Mungkin kalau kita nak bincangkan aspek ini cukup banyak, tapi dengan kesempatan yang pendek ini saya fikir saya sentuh perkara ini dulu
InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan berkongsi dalam slot yang lain ataupun dalam sisi soal jawab pada masa yang nanti insyaAllah. Sekian, terima kasih.